Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Saya lebih dahulu mengucapkan terima kasih di atas penghormatan Institut Perkhidmatan Awam yang meminta saya untuk menyampaikan ceramah perdana atas tajuk Pemedulian Pelanggan menurut Perspektif Islam, yaitu bersempena dengan Hari Pelanggan dan sambutan 30 tahun IPA. Tajuk ini perlu kita lihat pada keseluruhannya. Apa itu pemedulian? Siapa dia pelanggan? Dan apa makna menurut perspektif Islam? Pemedulian adalah sama artinya dengan perhatian, layanan, dan mengambil berat. Pelanggan pula sama maknanya dengan pengguna, klien yang mengharapkan khidmat atau bantuan dan tetamu. Sementara menurut perspektif Islam berarti mengikut kehendak dan sukat-sukat Islam. Jadi tajuk ini sesungguhnya adalah amat luhur, penting, dan agung. Dalam buku panduan wawasan perkhidmatan awam abad ke-21, negara Brunei Darussalam 22 ada menyebutkan bahawa rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam itu ada 11 perkara semuanya. Rukun yang ke-11 ada kaitan langsung dengan tajuk ceramah ini, yaitu mengenai peranan pemedulian selaku asas perpaduan. Saya berpendapat ianya adalah lebih lagi dari itu. Pemedulian selaku etika kerja juga adalah berperanan mengatur, menyelia, dan membisaikan hubungan pekerja dan majikan. Agama Islam telah menggariskan hubungan ini seperti berikut. Pekerja dan majikan selamanya mesti terikat kepada akad atau kontrak, yaitu pekerja hendaklah melaksanakan setiap apa jua bentuk kerja yang ditugaskan kepadanya dengan penuh kesungguhan lagi amanah. Sementara majikan pula berkewajiban melayan, memeduli pekerja-pekerjanya dengan baik, dengan ihsan dan adil. Pekerja melakukan kerja, sementara majikan membayar upah atau gaji kepada pekerjanya. Melalui tugas dan kewajiban timbal balik inilah hubungan pekerja dan majikan akan tercipta. Jika tugas dan kewajiban masing-masing itu dilaksana dengan sebaiknya, maka akan baiklah pula hubungan itu. Dan jika tidak, maka tidaklah. Ini baru tentang hubungan pekerja dengan majikan. Dan secara lebih menyeluruh lagi ialah kerajaan selaku majikan berkewajiban memaduli kaki tangannya sendiri, dan juga orang awam selaku pelanggan atau klien atau siapa yang berhajatkan kepada khidmat. Dalam hubungan ini, agama Islam telah menggariskan sekian banyak bentuk pemedulian itu. Di antaranya ialah nasihat atau bimbingan atau pimpinan. 2. Pengasihan dan mesra. 3. Hormat. 4. Menunaikan hajat.
selaku nabi, pemimpin dan juga ketua kerajaan, Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk satu contoh dengan satu nasihat atau bimbingan atau pimpinan kepakaran kepada seseorang, sehingga membawa orang tersebut berjaya keluar daripada kesusahan dunia dan bahkan kesusahan akhiratnya. Contoh ini berlaku apabila lelaki Ansar mendatangi baginda. Lelaki tersebut meminta sedekah kepada baginda, padahal orang ini adalah seorang lelaki yang bertubuh sehat lagi kuat. Baginda bertanya, "Mengapakah kamu meminta sedekah? Tidakkah kamu memiliki sesuatu di rumah?" Itu menjawab, "Saya hanya memiliki sehelai kain sahaja, wahai Rasulullah. Sebahagiannya saya gunakan untuk menutupi tubuh badan saya, dan sebahagian lagi untuk pengalas tempat tidur, pelapik tempat tidur. Di samping itu, saya juga hanya ada sebiji mangkuk untuk tempat minum. Itu saja, wahai Rasulullah." Dari pengakuan lelaki ini, ternyata dia memang seorang yang betul-betul miskin. Tetapi itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sahaja menghendakinya supaya jangan jumud, jangan beku, tetapi biar selalu kreatif. Lalu lantaran itu baginda bersabda, artinya, "Pulanglah kamu, bawa kemari kain dan mangkuk itu." Setelah dibawa, baginda bertanya kepada orang ramai, "Siapakah di antara kalian yang mahu membeli barang-barang ini?" Menjawab satu suara, "Saya, wahai Rasulullah. Saya mahu membelinya dengan harga 1 dirham. Bersabda seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi? Tidakkah ada orang yang sanggup membelinya dengan harga lebih daripada 1 dirham?" Akhirnya ada orang lain yang sanggup membeli dengan harga 2 dirham. Dari 1 dirham naik kepada 2 dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan uang 2 dirham ini kepada lelaki Ansar tadi, sambil bersabda maksudnya, "Nah, belilah dengan uang ini 1 dirham makanan untuk keluargamu, dan bakinya 1 dirham lagi belikan sebilah kapak dan bawa kemari." Orang itu pun tanpa bertangguh melakukan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dibelinya kapak dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawat kapak itu, tetapi menyerahkannya semula kepada lelaki ini sambil bersabda maksudnya, "Sekarang kamu pergi, potong kayu dan jual. Kamu pergi dengan kapak ini, potong kayu dan jual. Kita akan bertemu lagi selepas 15 hari." Orang Ansar itu pun pergi, dan betul-betul cukup 15 hari. Dia datang semula menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada baginda, "Wahai Rasulullah, dalam tempoh 15 hari saya telah dapat 10 dirham. Beberapa dirham saya belikan pakaian, dan yang selebihnya membeli makanan." Bersabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun laka min an taji'al mas'alatu nuktatan fi wajhika yaumal qiyamah." Ini adalah lebih baik untukmu dari engkau hadir pada hari kiamat dengan mukamu bertampang, bertumpuk hitam karena meminta sedekah. Nabi Allah Daud alaihi salam
pernah menyamar untuk mengetahui pendapat orang ramai tentang diri baginda. Setiap orang yang terjumpa akan ditanya, "Apa pendapatmu mengenai Daud?" Sehinggalah akhirnya sampai kepada seorang tua yang aneh. Sebenarnya orang tua yang aneh ini ialah malaikat. Nabi Daud alaihissalam tidak tahu. Nabi Daud bertanya, "Wahai orang tua, apakah pendapatmu mengenai Daud?" Orang tua menjawab, "Semuanya bagus. Daud bagus, kecuali si Daud ini masih mengambil daripada Baitul Mal untuk belanjanya." Mendengar ini Nabi Daud alaihissalam menangis dengan hebatnya. Baginda jadi insaf setelah mendengar komen daripada orang tua ini. Lalu baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengajarnya sebarang kepandaian untuk baginda itu dapat mencari nafkah dengan titik peluhnya sendiri tanpa bergantung kepada Baitul Mal. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doanya dengan memberinya kemahiran bertukang besi membuat senjata. Lihat saudara, dua contoh ini ialah mengenai creativity. Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu supaya kita ini semuanya mesti kreatif. Semua orang Islam mesti kreatif. Jangan beku. Lazimkan menghayun tangan, bukannya menadah tangan. Lazimkan jadi karyawan, bukan sebaliknya. Ini dia Islam. Ini dia Islam. Kalau bercakap mengenai perspektif Islam, inilah dia saudara. Kita majikan, kita kerajaan, mesti galakkan, mesti pimpin orang kemari jadi karyawan. Tiap-tiap kita di bidang masing-masing mesti kreatif. Hatta orang yang sudah pincin sekalipun mesti terus kreatif. Orang pincin yang jadi peladang adalah kreatif. Orang pincin yang bela kambing, bela lembu, bela ayam adalah kreatif. Orang pincin yang jadi nelayan adalah kreatif. Orang pincin yang buka tadika, buka sekolah adalah kreatif. Orang pincin yang buka kedai adalah kreatif. Orang pincin yang jual nasi lemak adalah kreatif. Apa saja kerja adalah kreatif, asal kerja itu tidak haram sudah. Ini dia contoh pemedulian itu. Mesti turut bertujuan untuk membentuk sikap kreatif bagi pelanggan-pelanggan kita. Kerajaan atau majikan bukan sahaja mengambil manfaat daripada pelanggan, malahan juga perlu membalas khidmat atau jasa para pelanggan itu dengan pimpinan, dengan nasihat, dengan bimbingan di samping upah atau gaji biasa. Ini yang pokok. Dahulukan ini supaya kita betul-betul jadi jentera yang berkesan, yang dapat berfungsi dengan sebaiknya. Jadikan ia goal utama kita. Betulkan prosedur, cara mentadbir. Jika ini sudah betul, niscaya kaki tangan atau para pelanggan kita akan menerima kesan yang baik serta kepuasan daripadanya. Kita sebutkan satu contoh mudah. Satu contoh mudah mengenai prosedur, mengenai pengurusan. Sebuah agensi kerajaan telah menerima undangan daripada luar negeri untuk menyertai persidangan atau seminar atau seumpamanya. Maka pihak pentadbiran pun menimbang siapa yang patut dihantar dan juga perbelanjaan mengenainya. Berdasarkan status persidangan atau seminar yang akan dihadiri itu,
maka pihak pentadbiran berpendapat cuma seorang saja pegawai akan dihantar. Tidak perlu lebih daripada seorang, yaitu untuk mencurmatkan tenaga dan juga menjimatkan perbelanjaan. Pentadbiran menganggap inilah satu keputusan yang paling tepat lagi efisien. Sekarang kita berhadapan dengan persoalan menurut perspektif Islam. Saya diminta bercakap mengenai perspektif Islam. Musafir atau belayar atau berjalan jauh menurut perspektif Islam, apa dia? Adakah keputusan menghantar cuma seorang pegawai sahaja untuk menghadiri persidangan atau forum di luar negara itu telah menepati perspektif Islam, menepati etika musafir dalam Islam? Kita jangan lupa bahwa kita sekarang sedang fokus kepada perspektif Islam. Adakah prosedur atau cara ini telah menepati prosedur Islam? Di sini saya lihat, saya masih dapati ada pihak yang kurang memerhatikannya. Walhal ini juga jangan lupa satu dari cara pemedulian yang sedang kita bincangkan, pemedulian oleh pihak di atas terhadap orang-orang bawahannya. Safar atau berjalan jauh adalah perkara berat, perkara sukar, lagi susah. Bukan seperti kita ke panggung tengok wayang, bukan. Karena itu Islam tidak memandang ringan terhadapnya. Malah Islam telah memandu dan menunjuk cara bagaimana menempuh safar, perjalanan jauh itu, bagaimana mengharung perjalanan jauh. Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya'nya ada menyebutkan etika safar itu berjumlah berapa? Banyak, sebanyak 11 perkara. Etika safar, berjalan jauh, ada 11 perkara menurut Al-Ghazali. Di antaranya ialah dengan adanya teman, ada kawan, yakni tidak disuruh berjalan bersendirian tanpa teman. Teman itu mustahab untuk tujuan-tujuan berbincang pada sebahagian waktu, untuk mengubat kebosanan dan kesukaran safar, untuk mengingatkan jika kita lupa, untuk membantu kalau sakit demam dan sebagainya. Kemas. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang musafir bersendirian, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma sara rakibun wahdahu bilailin abadan." Artinya, sekiranya orang tahu apa keburukan atau risiko bersendirian itu, niscaya tidak berjalan orang yang berkeinderaan seorang dirinya pada malam hari buat selama-lamanya. Ini memberi gambaran supaya jangan bermusafir seorang diri. Tidak bagus dan malah berbahaya. Artinya jika bermusafir, hendaklah ada kawan, tidak boleh seorang diri saja. Berapa orang? Bila disebut tidak seorang diri atau mesti ada kawan, sekurang-kurangnya ialah 2 orang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, kita tadi katakan sekurang-kurangnya 2 orang, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, "Ats-tsalatsatu nafarun." Baru akan dianggap satu kumpulan itu ialah 3 orang. Dan ini dikuatkan lagi oleh hadis lain.
idza kuntum thalathatan fis safari fa'ammiru ahadakum, apabila bilangan kamu 3 orang dalam perjalanan, maka angkatlah seorang menjadi ketua. Bahkan ada hadis lain berbunyi, khairul ashabi arba'atun, sebaik-baik teman itu ialah 4 orang. Mengapa 4? Ada rahasia di situ untuk kesempurnaan dan kemudahan semua urusan. Kita boleh bagi kerja dalam perjalanan untuk keselamatan, untuk menjinakkan hati dari sebarang kegelisahan dan ketakutan, untuk menenangkan fikiran. Orang yang seorang diri tidak ada ketenangan. Nah, ini dia rahasia berteman itu. Mengapakah ia diabaikan? Pengabaian di sini bermakna tidak memenuhi syarat-syarat pemedulian yang dikehendaki oleh Islam. Jadi adalah amat silap jika kita menganggap ini sebagai tidak ada kena mengena dengan sikap pemedulian. Padahal orang-orang bawahan itu adalah sentiasa merasakannya amat penting dan besar, sebagaimana Islam telah lebih awal memberitahu mengenainya. Jadi, jika betul kita mengamalkan etika atau perspektif Islam dalam mengurus dan menyelia pegawai-pegawai kita untuk keluar negara, sudah barang tentu kita tidak melepaskan mereka seorang diri sahaja, sebab Islam tidak merestui cara ini, malah melarangnya. Yang Islam suruh ialah berteman, walaupun seorang teman. Ini dia satu contoh pemedulian menurut perspektif Islam. Saya bawa contoh ini karena perjalanan adalah jadi basah kering kita nih. Dunia sudah terbuka tanpa sempadan. Setiap hari, setiap saat kita berjalan. Jadi perkhidmatan awam, perkhidmatan kerajaan perlu dibetulkan dalam perkara macam ini. Perkara lain, agensi atau majikan adalah sangat-sangat dituntut supaya bersikap penyayang, pengasih serta mesra pelanggan. Bukan buat-buat sayang, bukan buat-buat kasih, bukan buat-buat mesra, tetapi tulen sayang, tulen kasih, dan tulen mesra. Dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang menteri beliau telah berkunjung ke rumahnya. Di dalam rumah Sayyidina Umar, menteri ini mendapati Sayyidina Umar sedang bermain-main dengan mesranya dengan anak-anak beliau. Melihat ini, menteri tersebut tergamam kehairanan. Si menteri tergamam kehairanan. Apa ini? Anak-anak Amirul Mukminin bermain-main dengan dan bergurau senda dengan bapa mereka. Siapa bapa mereka? Amirul Mukminin. Jadi apa ini? Apa? Melihat si menteri tergamam itu, Sayyidina Umar lalu bertanya, kenapa? Apa yang tak kena? Si menteri dengan berterus terang mengaku bahwa dia memang betul-betul hairan melihatkan Amirul Mukminin bermain-main dengan anak-anaknya. Oh atuh, ya Sayyidina Umar, atuh yang kau hairankan. Jadi bagaimana keadaanmu di rumah dengan keluargamu? Tanya Sayyidina Umar. Fa kaifa haluka ma'a ahlik? Menjawab si menteri, idza dakhaltu baiti sakatal mutakallimu wa ikhtafa adh-dhahiru wa khasha'al kullu.
apabila saya masuk rumahnya si menteri, orang yang sedang bercakap-cakap akan diam. Yang ada pada masa itu akan lari bersembunyi. Pendeknya, sekalian orang akan tunduk khusyuk kalau saya masuk. Karena apa? Karena mereka itu takut kepada si menteri. Hatta anak-anak dan keluarganya sendiri tidak berani angkat muka, angkat kepala. Mendengar ini, secara spontan Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, "Ya hada, i'tazil amalana. I'tazil amalana." Wahai menteri, engkau bersara dari jawatanmu sekarang. Lepaskan tugas-tugasmu selaku menteri kami. Menjawab si menteri, "Lima ya Amirul Mukminin." Mengapa wahai Amirul Mukminin? Mengapa saya mesti melepaskan jawatan saya? Mengapa? Menjawab Sayyidina Umar, "Idza lam takun rahiman bi ahli baitik, falan takun rahiman bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tazil amalana, i'tazil amalana. Idza lam yakun 'indaka rahmatan bi ahli baitik, fa kaifa takunu rahiman bi ummati Muhammad? La, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Apabila engkau tidak bersifat dengan sifat rahim kasihan terhadap keluargamu sendiri, wahai menteri, sudah pasti engkau tidak akan dapat mengasihani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, eloklah engkau turun daripada jawatanmu, daripada memegang tugas selaku menteri kami. Apabila engkau tidak memiliki sifat belas kasihan terhadap keluargamu, bagaimanakah engkau boleh mengasihani umat Nabi Muhammad? Tidak. Kerana hanya orang-orang yang pengasihan sahajalah yang akan dikasihani oleh Ar-Rahman Allah. Sebab itulah Nabi bersabda, "Kasihanilah oleh kamu siapa yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasihani oleh siapa yang ada di langit." Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak kita saudara, termasuk dalam kategori pemedulian yang paling dituntut oleh Islam ialah sifat rahmat, sifat belas kasihan dan mesra terhadap pelanggan, terhadap rakyat, terhadap ummah. Adanya sifat ini tidak layak seseorang itu jadi ketua, jadi pemimpin, jadi pengurus, jadi pentadbir, dan jadi majikan. Apalagi mesra pelanggan adalah satu ungkapan yang manis. Mesra pelanggan satu ungkapan yang sangat indah. Semua orang suka mengucapkannya. Tetapi adakah semua orang juga mampu melakukannya? Apa arti mesra? Arti mesra, well mixed, benar-benar bercampur, benar-benar berpadu, erat sebati, bersahabat karib, dengan ada kasih sayang, bercampur gaul dengan ramah tamah. Nah, ini arti mesra yang dapat saya temui dalam kamus. Ada unsur pemedulian di situ, mengambil berat, tidak camah mata, pintu terbuka dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat yang baik. Beramal dengannya, itulah dia pemedulian. Adakah betul kita ini sudah mencapai mesra pelanggan? Bila disebut pelanggan, mereka itu bukanlah satu taraf. Ada macam-macam taraf. Ada kaya, ada miskin, ada terpelajar, ada buta huruf,
ada bangsawan dan ada tidak. Menurut perspektif Islam. Apa dia? Yaitulah memaduli dan melayani semua peringkat manusia dengan adil. Kayakah dia, miskinkah dia, berpangkatkah dia ataupun tidak, semuanya itu sama-sama dipeduli, sama-sama dilayani dengan saksama, dengan tidak ada beda-beda. Ini mesra pelanggan menurut perspektif Islam. Jangan pakai pendekatan memilih-milih. Yang rendah diabaikan, yang tinggi saja diambil berat. Dengan orang rendah, orang miskin kita rimas, menjauh diri dan mengelak-ngelak. Tetapi dengan orang tinggi, orang kaya, kita dekatkan diri. Ini bukan perspektif Islam, malah dicela oleh Islam. Mari kita imbas. Mari kita imbas. Sejarah telah pun menghidangkan satu contohnya. Suatu hari dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh ramai para sahabat. Di antara mereka itu termasuklah seorang lelaki kaya raya. Barangkali secara tidak disengajakan, orang kaya ini telah mengambil tempatnya betul-betul di sebelah seorang lelaki miskin. Dia bukan bahatur kursi macam kita ni. Ada taruh nama sudah. Orang lain dah boleh duduk. Dalam majelis Rasulullah yang saya beritahu ini, free sitting. Di mana mau duduk, siapa awal, ya duduk depan. Jadi orang kaya, dia ambil tempat, betul-betul di siringnya tu, di sebelahnya ialah seorang miskin. Kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kaya ini menarik hujung bajunya dari terkena badan orang miskin. Bila dia duduk di sedirinya, ini orang miskin tahu, dia juga kenal. Dia mau ujung baju pun dia mau tekan, tarik. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah bertangguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Limadha jama'ta thiyabak? Akhashita an tu'addi al-faqiru bighinaka am khifta an yu'diyaka min faqrih?" Hei orang kaya, kenapa engkau tarik bajumu? Adakah karena engkau bimbang si miskin ini akan mengambil kekayaanmu? Ataupun engkau takut dijangkiti oleh kemiskinannya? Itu pertanyaan Nabi. Mendengar pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lelaki kaya tersebut telah menyadari akan kesalahannya. Insaf selajur. Lalu dia pun berkata, "Ya Rasulullah, faqad tanazaltu an syatri mali li hadzal faqir." Wahai Rasulullah, saya telah menghukum diri saya dengan separuh daripada harta saya akan saya berikan kepada si miskin ini.
separuh daripada harta saya, bukan suku tapi separuh daripada harta saya ya Rasulullah, akan saya beri kepada si miskin ini. Artinya dia mahu menebus kesalahannya itu dengan memberikan separuh daripada hartanya kepada orang miskin ini. Apa ini? Muamalah apa ini? Hadiah lah namanya. Hadiah. Bukan dapat lotre, tapi hadiah. Hadiah. Tetapi tiap-tiap hadiah atau pemberian itu tidak akan sempurna, melainkan mesti ada kabul, pengakuan menerima. Itu baru dia punya ijab. Ya Rasulullah, saya akan beri separuh harta saya kepada orang miskin. Itu baru ijab. Kabulnya macam mana? Bergantung kepada si miskin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada si miskin, "Ataqbalu hadhil hadiyah?" Adakah engkau menerima hadiah ini? Apa jawab lelaki miskin? Dia menjawab, "La ya Rasulullah." Tidak. Saya tidak menerimanya wahai Rasulullah. Baginda bertanya terus, "Limadha?" Mengapa? Mengapa engkau tidak menerimanya? Ini bukan uang haram. Hadiah, mengapa engkau tidak menerimanya? Orang miskin menjawab, "Akhsha an aqbalaha fa asbahu ghaniyan fa atakabbaru ala khalqillah." Saya bimbang ya Rasulullah, jika saya menerimanya, tentu saja saya akan jadi seorang kaya. Dan apabila saya kaya, saya akan menyombong terhadap makhluk Allah. Begitu. Orang miskin ini rupa-rupanya bukan sebarang orang. Dia hanya miskin uang, tetapi kaya jiwa, kaya sikap, kaya pendirian. Maka dari peristiwa ini, ternyata ia satu peringatan kepada kita, supaya jangan diperlekehkan orang rendah, orang miskin, tetapi hendaklah dilayan dan dipeduli mereka itu sama mesra, sama saja dengan melayan dan memeduli yang lain-lain. Apalagi pemedulian menurut perspektif Islam. Ini saya pilih-pilih saja nih. Satu saja lagi saya mau bawa. Sifat terbuka. Terbuka terhadap pelanggan. Ini juga amat penting. Pelanggan, sama ada terdiri dari pekerja atau rakyat umum biasa, adalah mereka itu sungguh-sungguh banyak hajat. Kita semua ini banyak hajat. Dalam satu masa kita majikan. Dalam satu masa juga kita adalah pelanggan. Semua orang banyak hajat. Lagi ramai orang, lagi bertimbun-timbun hajat itu. Jadi kalau kita majikan, kalau kita kerajaan atau wakil kerajaan, menutup pintu rapat-rapat kepada pelanggan-pelanggan yang ramai berhajat ini, di manakah lagi mereka itu akan dapat menyampaikan hajat-hajat tersebut? Saya juga turut mempunyai pengalaman di beberapa bumi asing, khasnya masa belajar dulu. Ada tempat yang bagus, kalau kita berurusan boleh tahan, tidak sakit kepala.
kita keluar ofis senyum. Tetapi ada juga tempat kalau berurusan, ia adalah satu azab sedang menunggu. Mengapa berlaku keadaan demikian? Di antara sebabnya yang menjadi puncak azab itu ialah sikap pegawai-pegawai berkenaan yang gemar menutup-nutup pintu kepada para pelanggan. Nak jumpa susah, amat susah. Mereka membina tembok sendiri-sendiri sehingga payah untuk ditembusi. Ini juga terdapat satu contoh dalam sejarah yang bagus kita renung. Ini juga terdapat satu contoh yang barangkali elok kita sebut di sini. Juga berlaku dalam zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pegawai tinggi bernama Iyad bin Ghanam. Pegawai ini mengetuai satu wilayah di Damsyik. Dia adalah seorang ketua yang sangat payah untuk dijumpai. Dia mengadakan pengawal khas untuk menghalangi orang ramai daripada menemuinya. Payah kan dapat berjumpa. Perkara ini telah sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an selaku Amirul Mukminin pada masa itu. Lalu beliau panggil pegawai tersebut dan berkata, telah sampai kepadaku bahwa engkau mempunyai pengawal-pengawal supaya orang ramai tidak dapat menemuimu. Apa ini benar? Kehebatan orang dulu-dulu indah mengelak, indah berkelakar, cakap betul. Lalu menjawab, ya pegawai ini ya, benar wahai Amirul Mukminin, betul. Benar. Apa yang Tuan cakap itu betul. Saya buat. Berkata Sayyidina Umar, laqad istad'aituka liukallifaka bimuhimmatin. Saya memanggil engkau ini, wahai Iyad, ialah untuk menyerahkan kepadamu satu tugas penting. Mendengar itu pegawai ini menyangka tentu saja jawatan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada yang dipegangnya sekarang akan diberi oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu dia cepat-cepat bertanya balik, "Mahia ya Amirul Mukminin?" Apa dia wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menghadirkan satu kumpulan kambing-kambing berjumlah 30 ekor dan beliau berkata, ir'a hadhil aghnam fi nawasil jibal hal nasita aslak. Nah, pergilah engkau gembala kambing 30 ekor ini di lereng-lereng bukit sana. Adakah engkau sudah lupa asal usulmu? Apa maknanya ini? Maknanya ialah Sayyidina Umar telah memecat pegawai tersebut dan menggantikan tugasnya selaku ketua wilayah dengan tugas baru selaku pengembala kambing. Ini saja yang layak untuk lelaki ini, mengembala kambing, bukannya untuk mengurus urusan manusia. Jadi sungguh berharga kisah ini, saudara. Sungguh berharga untuk memperjelas lagi apa itu pemedulian menurut perspektif Islam. Islam telah berkata kepada saudara melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya fi qada'i hajati akhihi faka'annama i'takafa fi masjidi hadha 10 sanawat."
wa'tikafu yawmin wahidin fi masjidi yuba'idu Allahu bihi 'anil nar thalathata khanadiq kullu khandaqin ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard. Barang siapa bertindak melepaskan satu hajat saudaranya, menyelesaikan satu masalah, satu kesusahan saudaranya, adalah dia seperti beriktikaf di masjidku ini, kata Nabi, selama 10 tahun. Beriktikaf 1 hari sahaja di masjidku ini, ganjarannya ialah Allah akan menjauhkannya daripada api neraka dalam jarak 3 khandak, 3 longkang besar. Tiap-tiap satu longkang itu keluasannya adalah lebih jauh dari antara langit dan bumi. Nah, ini dia saudara. Ini pahala balasan bagi orang yang melepaskan hajat manusia. Pegawai-pegawai, kaki tangan kerajaan, para majikan adalah orang-orang yang menunggu ganjaran ini kalau mereka itu bertindak betul, melayan dan memeduli para pelanggan mereka, masyarakat dan rakyat.